Assalamualaikum, selamat sejahtera. So hari ini cikgu akan cover bab 3 teknik mengukur parameter kesihatan badan. Dekat dalam bab ni ada 4 subtopik. Tapi cikgu akan cover untuk video kali ini 3 subtopik iaitu 3.1, 3.2 dan juga 3.3. Okay, kita tengok 3.1 dulu iaitu suhu badan. Okay, apa benda suhu badan tu? Suhu badan ialah darjah kepanasan dan juga kesejukan badan kita. Okay, kenapa kita perlu tahu tentang suhu badan kita? Supaya badan kita dapat berfungsi dengan tahap yang optimum. Okay, kita ada julat suhu normal kita, nanti kita boleh tengok. Okay, macam mana kita nak ukur kita punya suhu badan ni? Menggunakan termometer. So, ada 4 jenis termometer dekat sini, iaitu termometer klinik, makmal, rektal dan juga infrared. So, inframerah. So, kita akan tengok satu persatu. Okey, untuk termometer klinik, yang ni yang paling banyak digunakan dekat klinik lah. Memang untuk untuk mengukur suhu badan kita dan okey, kita kena pastikan suhu kita berada di bawah 35 bukan suhu kita, suhu termometer klinik tu berada di bawah suhu 35 darjah Celsius. Okey, kalau dia lebih daripada 35, alamak cikgu tertulis 30 kat situ. Betul kan 35. Kita kena kibas-kibaskan supaya dia turun. Okey, lepas tu kita boleh letakkan termometer tu dekat bawah ketiak ataupun dekat dalam mulut dan kita tunggu sekejap 2-3 minit dan akhirnya kita keluarkan dan catatkan suhu dia. Okey, untuk pengetahuan semua, termometer klinik ada pencerutan dekat bawah tu. Awak nampak tak dekat bawah gambar tu ada pencerutan dia. Okey, pencerutan ni bertujuan untuk memastikan merkuri turun lambat. Sebab bila kita dah ambil daripada mulut, kita akan nak tengok, betul tak? Kita akan tengok. Jadi kalau termometer biasa ataupun termometer makmal, bila kita dah letak dekat luar, itu dah jadi suhu persekitaran. Okay, jadi termometer makmal yang cikgu cakap tadi tak sesuai yang digunakan untuk mengukur suhu badan kita sebab dia tak ada pencerutan tadi. Jadi bila tak ada pencerutan, bila kita keluarkan daripada mulut kita ataupun kita keluarkan daripada ketiak kita, dia akan turun dengan sangat cepat sebab dia akan ikut suhu persekitaran. Jadi tak tepat. Kalau kita masih lagi nak guna, kita kena ambil suhu ukuran suhu tu semasa termometer tu masih lagi berada kat dalam mulut kita ataupun dekat ketiak kita. Okey, seterusnya kita ada termometer rektal. Yang ni digunakan dekat dubur. Biasanya digunakan pada bayi. Okey, cara dia kita kena cuci dulu termometer tu menggunakan alkohol. Okey, cuci dulu untuk bunuhkan virus yang ada dekat muncung termometer tu. Lepas tu kita sapukan jeli petroleum untuk licin masuk dekat dalam dubur baby dan kita masukkan dan kita tunggu sekejap dan kita ambil bacaan suhu dia. Okey, yang terakhir sekali, yang ni paling biasa yang awak guna ialah termometer infrared. Termometer inframerah. Yang ni memang biasa kita guna untuk pergi pasar raya zaman-zaman sekarang ni. Okey, termometer ni memang kita akan bersentuhan pun dengan individu. Kita just letak jauh sejauh 5 cm dan kita rekodkan bacaan suhu. Yang ni paling senang lah digunakan untuk zaman sekarang ni. Okey, suhu badan kita ni dia boleh melebihi dan boleh kurang daripada julat suhu normal. Awak boleh rujuk buku teks awak. Okey, dekat dalam buku teks awak muka surat 35-36. Okey, suhu badan normal manusia ialah 36.9. Jadi bila dia melebihi daripada itu, kemungkinannya kita ada jangkitan. Contohnya coronavirus lah. Coronavirus tu menyebabkan suhu badan kita melebihi 37.5 darjah Celsius. Okey. Lepas tu kita mungkin ada stroke haba. Okey, sebab kita kena matahari dan mungkin juga kita melakukan senaman yang berat menyebabkan suhu badan kita meningkat. Contoh kalau awak pergi pasar raya, tiba-tiba suhu badan awak tinggi, tapi awak tak demam. So maksudnya mungkin awak berlari-lari daripada kereta nak pergi pasar raya. Jadi awak kena rehat sekejap sebelum ambil bacaan suhu yang seterusnya. Okey, itu saja untuk suhu badan. Sekarang cikgu nak masuk kadar denyutan nadi. Okey, masa tingkatan 3 awak dah belajar dah kadar denyutan nadi. So, titik nadi pada badan. Okey, kadar
kadar denyutan nadi ialah bilangan degupan jantung per minit. Rasanya dekat dalam PJ pun awak ada belajar. Semua dah belajar ni senang je. Okey, jadi cikgu untuk yang sains ni, kita nak tunjuk dekat mana titik nadi tu berada. Okey, contohnya dekat lengan ni lah. Okey, dekat lengan ni, doktor akan pegang macam tu dan doktor akan kira berapa denyutan nadi awak dalam masa seminit. Awak pun pernah kira kan? Okey, kenapa ada titik-titik nadi dekat badan kita ni? Sebab dekat situ adalah kawasan arteri yang paling dekat dengan permukaan kulit. Arteri tahu kan, masa tingkatan 3 dah belajar kan? Arteri tu yang akan menghantar darah yang beroksigen ke seluruh badan. So, dia ada pump yang kuat dekat situ. Jadi, apabila jantung berdegup, denyutan dihantar ke arteri ini dan boleh dirasai melalui kulit. Okay, doktor biasanya mengambil bacaan dekat pergelangan tangan lah sebab lebih jelas dan lebih menonjol. Okay, lagi senang lah nak pegang-pegang tangan je kan. Okay, padahal ada banyak lagi kawasan. Okay, dekat sini, kita tengok dekat dalam gambar tu, dekat lengan. Tapi yang paling senang memang dekat pergelangan tangan. Dan biasa kalau macam dah dahsyat sangat, macam kenapa ni tak sedar, doktor akan sentuh dekat leher. Okay, sebab apa? Dekat leher tu paling hampir dengan jantung. Perasan tak? Dekat leher paling hampir dengan jantung. Jadi lagi rasalah cepat dia. Seterusnya, last 3.3, satu topik last tekanan darah. Cikgu pergi laju je tau. Sebab dekat dalam buku teks awak memang sangat lengkap. Okey, ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan darah. So, apa benda tekanan darah itu? Tekanan yang dikenakan oleh darah pada dinding salur darah semasa peredaran darah. Okey. So, kita ukur tekanan ni menggunakan alat yang kita panggil sphygmomanometer. Sphygmomanometer. Okay. Unit untuk mengukur tekanan darah ialah milimeter mercury dan simbolnya ialah mmHg. So, mercury, kita tahulah mercury. Okay, mercury banyak digunakan sebab dia adalah logam cecair. Jadi, dia senang nak react dengan lebih cepat lah. Bukan react. Dia senang nak kesan dengan lebih cepat lah. Suhu sekitaran ataupun sebagainya lah. Tapi untuk yang ni, tekanan lah. Okay, mengukur dan merekod tekanan darah. Ada dua jenis ukuran untuk tekanan darah. Dekat dalam gambar tu pun awak dah nampak ada SYS dengan DIA. Okay, apa benda SYS, DIA tu? Okay, nombor atas. Okay, yang ada 120 itu adalah tekanan yang dikenakan pada salur darah apabila otot jantung mengecut. Mengecut maksudnya otot tu mengepam darah. Dia kecut, dia tolak semua darah tu ke seluruh badan kita. Okey, waktu ni jantung bekerja kuat lah. Okey, waktu ni memang tekanan dia tinggi dan tekanan ini kita panggil tekanan sistolik. Okey, nombor yang dekat bawah pula ialah tekanan yang dikenakan apabila jantung dalam keadaan berehat. Kalau tadi jantung mengepam darah, dia tekan, dia mengecut dan dia menolak semua darah yang ada dekat dalam jantung tu. Tapi waktu untuk untuk yang bawah ni pula, yang kita namakan dia diastolic. Diastolic ni dia waktu jantung kita dah mengembang. Okey, waktu jantung mengembang ni untuk benarkan darah masuk. Ingat lagi yang tingkatan 3, tolong ingat semua berkait ni. Okey, tambah lagi. Okey, memang untuk yang digital ni tak guna mercury lah. Untuk yang tiang tu guna mercury. Okay, mercury telah digunakan dalam tolok tekanan pertama dan mengukur dengan lebih tepat dan masih digunakan sebagai unit piawai pengukuran tekanan dalam perubatan. Tapi cikgu rasa ada kot. Ada mercury dekat dalam yang digital ni. Okay, pengukuran tekanan darah direkodkan sebagai sistolik dan juga diastolik. Disebut sistolik per diastolik. Okay, cikgu tahun lepas cikgu agak pakar ni sebab darah cikgu naik masa tu. Okay, untuk kat dalam gambar ni 120/80 milimeter Hg. Hg tu apa yang lupa pula cikgu? Hg. Hg tu mercury lah. Okay. Hg tu mercury.
Okey, bacaan tekanan darah. Okey, bagi pesakit darah tinggi ataupun yang mempunyai penyakit tekanan darah tinggi, bacaan tekanan darah dia sangat tinggi dan berlarutan. Penyakit tekanan darah rendah pula, bacaan tekanan darah dia rendah dan berlarutan. Okey, macam mana kita nak tahu penyakit rendah ke tak rendah tu? Okey, ini untuk tekanan darah orang dewasa. Dewasa dengan kanak-kanak tak sama. Dan dewasa tu pula terbahagi kepada beberapa kategori. Mungkin kalau dia berusia, dia punya tekanan darah dia lebih tinggi lah kalau dia lebih berusia. Nak dibandingkan dengan orang yang muda macam awak. Cikgu pun dah lain. Cikgu punya, yang tu doktor je tahu. Kita pergi kat doktor. Okey, kalau awak tengok dekat sini, awak ada nampak tak tekanan sistolik tu 140 dan 159. Dan tekanan diastolik 90 hingga 99. Dekat situlah tekanan darah cikgu dulu. Sekarang pun cikgu dah jaga makan sikit. Okey, sebelum ni tekanan darah cikgu 140 untuk sistolik dan diastolik 90. Agak tinggi. Iaitu tekanan darah peringkat 1. Tekanan darah tinggi peringkat 1. Jadi waktu ni doktor tak bagi ubat. Cuma cikgu kena jaga makan lah. Jaga cikgu punya lifestyle yang semakin teruk ni. Jadi untuk awak, kemungkinan tekanan darah awak agak rendah. Okay, maksudnya mungkin awak kurang 120. Yang normal lah, memang normal. Mungkin rendah sikit daripada tu. Bukan bermakna awak darah rendah, tapi awak masih muda. Okay. Yang tu sebab yang ni untuk yang ini adalah untuk bacaan untuk orang dewasa. Awak tu masih remaja. Okay. Itu saja untuk bab 3. Okay, yang cikgu cover. Untuk 3.4 iaitu BMI, awak boleh baca sendiri. Okay, terima kasih. Jumpa lagi next class.